Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada hari ini untuk menyambung perkongsian bahasa Al-Quran, insya-Allah. Mohon maaf tadi terlupa nak pakai mikrofon. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan kongsikan apa yang dalam kaedah pusar yang disebut dengan sifir. Sifir dia berkait dengan perkataan, pattern yang berulang dalam Quran yang merujuk kepada kad warna kuning. Kalau tuan-tuan minat untuk mengetahui sifir ini, sila dan ikuti intensif sifir pengendalian saya sendiri selama 12 jam. Ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok sikit-sikit di situ bagaimana kita mengenal pattern-pattern perkataan di dalam Al-Quran. Antara perkongsian saya pada hari ini ialah bagaimana kita nak melihat perkataan Islam, iaitu din atau pegangan hidup kita ini, dan bila disebut kita tu Muslim, dia di mana kedudukan dalam sifir kaedah pusar. Kalau dirujuk perkataan ini, bagi siapa yang menghafaz ataupun mengingat pattern-pattern perkataan Arab ataupun dalam kaedah pusar khususnya, apabila sebut sahaja Islam, dia akan terus terbayang bahawa perkataan itu masdar sifir 2. Sifir 2 bunyinya if'alun, maka dia akan jadi Islam, Islamun. Perkataan Muslim bermakna di atas pattern isim fa'il, pelakunya, penganutnya, atas pattern isim fa'il iaitu muf'ilun, maka dia akan jadi muslimun. Ini dia punya contoh. Perkataan ini dia daripada sifir 2, pattern dia af'ala, yuf'ilu, if'alun, muf'ilun. Kalau af'ala maknanya di sini aslama, dia telah menganut Islam, dia telah beragama Islam, aslama. Yuf'ilu, yuslimu. Jadi kita kalau kita ingat, kita akan terus dapat af'al, aslama, yuslimu. Af'ala, yuf'ilu, if'alun, aslama, yuslimu, islamun. Kalau isim fa'il dia muf'ilun, dia akan jadi muslimun. Itu yang kita maksudkan sifir. Kita dapat je meneka perkataan itu atas pattern sifir berapa, kita akan dapat sebut semua 12. 12 yang ke kiri kita akan dapat sebut dengan betul kerana dia ada sifir. Pattern khusus untuk sifir 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil 4 sahaja yang kita nak di sini sebab dia berkait dengan 2 perkara penting yang kita sebut. Pertama, iaitu Islam, dan kita selalu mengisytiharkan bahawa kita adalah seorang Muslim. Kalau dalam konteks ini, aslama, dia telah beragama Islam. Dia telah memeluk Islam. Itu dipanggil aslama. Yuslimu, dia sedang atau dia akan menganut Islam, masih lagi beragama Islam, yuslimu. Islam maknanya keislaman seseorang, dan Muslim iaitu orang yang beragama Islam. Jadi dalam bahasa Melayu kita akan dapat mengenal perkataan itu atas macam itulah. Orang Islam dipanggil Muslim, agama kita dipanggil Islam. Tapi bila guna perkataan lain, kita tidak, bagi orang yang tidak belajar bahasa Arab, khususnya saraf ataupun sifir yang dimaksudkan dalam kaedah pusar, dia dah tak nampak perkataan lain. Sedangkan ia boleh dipecah sehingga 12 perkara yang dimaksudkan di sini. Okey.
Persoalan paling besar bila kita sebut Islam tu apa? Ya. Dalam bahasa Arab, bila disebut Islam tu paling kurang dia ada 3 makna yang tergambar oleh orang Arab, iaitu pertama, Islam itu maknanya istislam. Istislam itu maknanya menyerah diri. Bermakna Islam ini ialah Islam agama yang menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada pencipta kita. Jangan melawan. Dia juga maknanya al-khudu', iaitu Islam ini terus tergambar oleh orang Arab, maksud dia khudu', iaitu ketundukan. Juga orang Arab memahami Islam, aslama yuslimu Islam, maknanya al-inqiyad. Inqiyad. Al-inqiyad. Apa makna al-inqiyad ini? Iaitu kepatuhan. Cukup dah kita memahami makna sebenar perkataan Islam dalam bahasa Arab untuk kita memahami apakah agama kita ini. Agama kita Islam itu maknanya agama menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala yang mencipta kita. Maksud Islam itu ialah agama ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam itu maknanya kepatuhan kita kepada Allah. Apabila disebut dalam pattern yang keempat ni, isim fa'il pelaku dia, iaitu seorang yang beragama Islam dipanggil Muslim. Maknanya apa makna kita mengaku sebagai seorang Muslim? Maka Muslim maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah. Muslim maknanya orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslim maksud dia orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan cukup kita mengetahui Islam itu dari segi bahasa sudah bagaimanakah sepatutnya diri kita ini apabila mengaku sebagai seorang Muslim kepada Allah Ta'ala. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkataan Islam inilah yang perkataan Islam ini yang saya nak kongsikan dalam perkongsian pada hari ini, di mana Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19. Ya? Nah, ayat yang ke-19 yang kebanyakan kita selalu mendengar penegasan Allah Ta'ala di sini. Di mana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna. Bila ada inna itu satu penegasan, haraf taukid. Dalam kaedah pusar ini antara haraf yang sangat digemar oleh peserta-peserta dan biasanya terus ingatlah. Sesungguhnya ad-din yang kita biasa terjemahkan agama, inna dina. Bermakna bila kita jumpa inna, ya, saya tulis dalam bahasa Melayu supaya tidak nampak ketegangan kita belajar, maka pola ayat yang itu ialah isim inna berbaris di atas. Sebab tu inna dia punya ada adik-beradiknya, saudara-saudaranya, ya, yang dipanggil akhawat inna, digelarkan akhawat inna tu macam anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Digelarkan akhawat inna itu kerana dia berfungsi sama dengan inna, iaitu pasti dia akan membaris ataskan isim yang selepasnya, maka isim itu dipanggil isim inna. Inna dina, perkataan selepas itu ialah inda. Ini adalah isim zaraf. Dalam kaedah pusar, bila isim zaraf berbaris di atas, kita akan guna formula nombor 6,
maka dia digelarkan maf'ulun fih. Isim zaraf itu digelarkan maf'ulun fih. Dan di sisi ini adalah zaraf makan. Sesungguhnya agama di sisi, ya, zaraf makan. Apabila, ya, dalam kaedah pusar kita boleh guna formula 42, dia akan 100% akan menjadi mudhaf, maka sebelah dia mesti menjadi mudhafun ilaih. Ini kita boleh guna formula 42. Di mana semua isim zaraf perlukan kepada mudhafun ilaih, zaraf makan. Maka dia mesti jadi mudhaf lah. Maka mudhafun ilaih dia, kita nampak dia berbaris bawah. Inna dina indallahi. Sesungguhnya agama, iaitu pegangan hidup, cara hidup di sisi Allah. Maka kita tidak bertemu lagi dengan pola ayat. Dalam bahasa Arab, kalau kita nak faham, kita kena faham pola ayat. Bila jumpa inna, cari isim inna, cari khabar inna baru faham. Kalau tak jumpa khabar inna, tak faham. Ya? Maka khabar inna dinyatakan oleh Allah Ta'ala di sini, khabar inna. Macam mana kita nak kenal khabar inna? Baris dia adalah baris depan. Ya? Seperti mana yang kita kena lihat pada kad warna purple ni. Tengok, pola kita jangan lupa. Inna, isim inna, khabar inna. Kalau terlupa baris isim inna, kita boleh tengok di sini. Isim inna adalah isim mansub berbaris atas nombor 2. Lepas tu kalau kita nak cari khabar inna, dia kat mana? Khabar inna adalah isim marfu' nombor 4. Jadi senang. Bila kita tahu pola ayat, kita dengan sendirinya boleh merujuk kepada kad purple. Alhamdulillah saya baru selesaikan intensif kad purple bersama dengan masyarakat kita di Singapura online. Alhamdulillah, pandai-pandai mereka. Alhamdulillah, rajin-rajin belajar. Okey, jadi khabar inna di sini ialah al-Islam. Khabar inna yang kita kata tadi, dia mesti marfu'. Maka marfu' dia dengan baris depan di sini. Jadi ayat ni dah sempurna lah. Bila tuan-tuan tengok, ada inna. Tuan-tuan tengok isim inna selepas tu. Tuan-tuan cari khabar inna, dah. Ayat itu amat-amat difahami. Sesungguhnya agama itu, di sisi Allah itu, adalah Islam. Apa masalah dia sikit ialah, agama itu, di sisi Allah itu, kita ada sesuatu yang tertinggal dalam bahasa Melayu, begitu juga dalam bahasa Arab. Ya? Apabila disebut isim zaraf, biasa para ulama akan mencari kaitan isim zaraf itu. Kata para ulama, ada perkataan yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, iaitulah dia ini adalah berkait dengan perkataan sifat kepada ad-din itu. Ya, maka para ulama tafsir, sebab itu kita memang kena merujuk kepada ulama tafsir di dalam memahami Al-Quran. Jangan dengar cakap orang tepi jalan. Jangan dengar cakap orang yang tak tahu bahasa Arab, lepas tu kita ikut cakap dia. Nanti kita akan sesat. Sebab dalam perkataan-perkataan dalam Quran ada yang dipanggil mahzuf, iaitu yang dihilangkan. Antara yang dihilangkan di sini difahami oleh para ulama tafsir, iaitu sifat kepada ad-din. Sebenarnya dikatakan ad-din. Sesungguhnya agama. Apa sifat agama? Tu, iaitu al-haqqi. Ad-din al-haqqa. Agama yang sebenar itu. Kalau dalam kitab tafsir dia kata ad-din as-sabitah. Agama yang tetap. Tak ada lain dah. Tak akan berubah dah. Ya? Ataupun dia kata ad-din al-mardiyah. Iaitu agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan dan tafsir, sesungguhnya agama, apa sifat agama tu? Yang tetap.
yang kekal, yang benar, yang diredai oleh Allah Ta'ala, yang diredai di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Maka yang ini perkataan as-sabit ataupun al-haqqi, ya, ataupun al-mardi yang diredai itu tak nampak. Itu difahami oleh ulama-ulama bahasa, difahami oleh para ulama tafsir. Sebab tu akhirnya kita kalau baca terjemahan, setelah merujuk kepada tafsir, maka kita akan melihat ulama-ulama Melayu kita akan menterjemahkan sesungguhnya agama yang tetap. Sebab yang benar tu dia tak berubah. Agama yang diredai oleh Allah Ta'ala itu, yang diredai indallah, di sisi Allah Ta'ala itu, ialah Islam. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi ulama menandaikan yang tak nampak itu ialah perkataan as-sabit, al-haqq, yang benar, al-mardiyah, yang diredai, indallahi, di sisi Allah, ialah Islam. Jadi ayat ni pendek sahaja, tetapi saya ingin menyatakan tentang pola ayat. Ini surah Ali Imran ayat yang ke-19. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu je lah yang kita nak belajar ni. Penting bila kita jumpa inna, dia digelarkan, dia adalah inna, dia adalah harf taukid kerana fungsi makna dia menegaskan. Tetapi dalam fungsi baris dia juga dikatakan harf nasab kerana dia akan membaris ataskan isim. Selepasnya maka isim itu dipanggil isim inna. Maka pola ayat inna mesti cari isim inna, dan selepas itu khabar inna, maka kita akan nampak keseluruhan mesej yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya agama, iaitu agama yang tetap, agama yang sebenarnya, agama yang diredai indallahi, di sisi Allah itu, ialah Islam. Jadi kadang-kadang kita silap faham juga dalam memahami, ya, kononnya ada perintah Allah kata tak ada paksaan di dalam agama. La ikraha fid din, agama yang disebut tu tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kerana kita tidak merujuk kepada ulama-ulama tafsir, kita kata tak ada paksaan. Sebenarnya ayat tu turun untuk orang kafir. Orang kafir. Mana di sini Allah menjamin kebebasan. Tidak boleh, hatta agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, tapi tak boleh paksa orang. Kita tak boleh paksa. Itu maksud la ikraha fiddin. Tetapi apabila kita telah mengisytiharkan diri kita dalam syahadah la ilaha illallah, kita wajib semua. Sebab kita dah Islam, dah jadi Muslim. Bila sebut Muslim, makna Muslim itu sendiri dari segi bahasa sudah cukup menyatakan bahawa kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ikutlah. Dia maknanya khudu', iaitu patuh. Ya, makna tunduk. Dia maknanya inqiyad. Inqiyad itu makna kepatuhan. Dah tak ada pilihan dah bila kita telah bersyahadah, kecuali serahkan diri kita kepada Allah. Ya, tunduk kepada perintah Allah, taat dia pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dimaksudkan Islam. Ya? Jadi ayat la ikraha fid din adalah untuk orang kafir. Bila kita dah masuk ke dalam agama, Allah suruh udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu semuanya. Semua kita kena ikut, semuanya kita kena patuh, menyerah diri kepada Allah untuk terima segala perintah dan semua arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata para ulama tafsir, bila disebut ad-din, ad-din, atau bila disebut al-Islam di dalam Quran, dia hanya berkait dengan ad-din al-ilahi, agama Allah Ta'ala, Islam sahaja. Hatta Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bila dia berdoa, Rabbana waj'alna muslimain ilaka. Ya Allah, jadikan kami dua orang Islam.
iaitu dua orang yang patuh berserah diri dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Wa min zurriyatina, dan jadikan juga daripada zuriat kami ni ummatan muslimatan lak. Umat yang muslimah, iaitu umat yang patuh, yang tunduk, yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Daripada Nabi Allah Ibrahim. Bila disebut Muslim itu, maknanya itu kepatuhan. Makna semua agama yang dibawa oleh para Nabi itu adalah Islam. Sebab dia membawa kepada kepatuhan. Ya? Kalau kita tengok doa Nabi Nuh, ya? Nabi Nuh di dalam cakap yang dirakamkan oleh Allah dalam Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi Nuh kata, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk aku menjadi dari kalangan orang-orang Islam, iaitu orang-orang yang berserah diri, yang patuh dan tunduk kepada Allah. Kalau kita tengok pengikut Nabi Allah Isa AS pun, qala al-hawariyun amanna billah washhad bi anna muslimun. Pengikut Nabi Allah Isa berkata, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahawa kami adalah muslim. Orang-orang yang patuh, yang berserah diri, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nabi Allah Ibrahim dia pesan kepada anak-anak cucu dia, ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu semua wahai anak-anak cucu, kata Nabi Allah Ibrahim. Dipesan oleh Nabi Allah Ibrahim, keturunan Bani Israel, jangan mati melainkan kamu muslim, iaitu berserah diri, tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok kisah Balqis dalam penceritaan dalam surah An-Naml, apa Balqis akhirnya dia insaf dan dia beriman? Apa katanya? Wa aslamtu ma'a Sulaimanah. Aku telah memeluk Islam, berserah diri, patuh dan tunduk bersama dengan Nabi Allah Sulaiman, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut ad-din dalam Quran ataupun al-Islam itu, dia merujuk kepada satu, ad-din ilahi, iaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saja, iaitu Islam. Sebab itu bila didefinisikan Islam itu, maknanya apa? Al-Islamu lillahi bitauhid. Makna serah diri kepada Allah dengan kita mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepadanya, iaitu kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki, ya, wa ahlih, dan kita kena berlepas diri daripada segala bentuk syirik dan segala orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya kita boleh faham maksud dengan perkataan Islam itu sendiri sudah memberikan satu gambaran sepatutnya seorang Muslim itu apa yang dia perlu lakukan. Iaitu dia perlu berserah diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Tunduk, tak boleh melawan, kemudian patuh kepada perintahnya. Dan itulah maksud Islam, dan itulah maksud Muslim. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.